Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia, tetapi seorang di studio dan seorang lagi akan kita hubungi melalui Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Sidang Dewan Rakyat dan Kerajaan Baru Negeri Kedah, Analisis dan Interpretasi. Jadi ini merupakan topik yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia ketika ini, dan sudah tentulah pelbagai pandangan dan juga pendapat telah pun dilontarkan berkaitan dengan isu ini. Dan tetamu yang berada bersama saya di studio sekarang ini ialah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu pakar perlembagaan. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah. Hari itu Prof datang set lama. Sekarang datang set baru. Dan sesuatu yang menarik juga, ini macam saya katakanlah merupakan topik yang menjadi perhatian dan juga perbincangan di kalangan rakyat Malaysia. Dan sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, kami alu-alukan dengan menjadikan dua talian kepada anda di 0320 594624 dan juga 0320 594625. Baiklah, mungkin ialah semua telah pun tahulah Prof ya, hari ini kita lihat bagaimana sesi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen yang ke-14, dan ianya telah pun masing-masing pun telah mendengar tentang titah Diraja Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong untuk meresmikan sesi Parlimen kali ini. Tetapi ada sesuatu yang menjadi perbincangan sekarang ini, kerana sesi ini tamat selepas saja titah Diraja Tuanku, dan tidak ada sesi perbahasan selepas itu. Jadi apakah pada pandangan Prof sendiri ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan sebenarnya dalam situasi COVID-19 dan PKP dan sebagainya, Prof? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Haji Syarkawi ya. Saya fikir dalam seminggu dua ni ramai yang bercakap tentang persidangan yang sehari dan kemudiannya persidangan tanpa perbahasan langsung ya. Tapi saya menyatakan bahawa saya berpendirian bahawa ia adalah mengikut aturan undang-undang, terutamanya dalam perkara peraturan 14 kepada peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang menyatakan bahawa pada setiap sesi untuk dimulakan Parlimen ni, dia ada 3 perkara yang kita perlu faham dalam konteks perbincangan atau persidangan. Pertama, kita panggil sesi. Biasanya dalam 5 tahun tu kita ada lebih kurang 5 atau 6 sesi lah. Dan dalam setiap sesi tu dia ada beberapa mesyuarat. Dalam mesyuarat tu dia ada persidangan. Jadi pada hari ini ia merupakan mesyuarat pertama pada sesi yang ketiga. Jadi di sini saya fikir apa yang perlu kita faham ialah peraturan 14 yang mana dalam perjalanan persidangan itu ia dimulakan dengan doa dan kemudiannya dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Dan ini adalah suatu yang pelik lah pada orang nampak seperti pelik ya, kerana tidak ada perbincangan. Tapi sebelum ini pun pada hari pertama ini tidaklah dibincangkan terus atau dibahaskan terus titah Tuanku. Biasanya dia ada selang sehari atau 2 hari selepas itu terus dibincangkan titah Tuanku. Tapi yang saya faham pada kali ini ialah titah Tuanku dibuat pada hari ini dan perbahasannya akan dibuat pada selang masa yang agak lama berbanding sebelum ini. Tapi juga satu silap faham kalau kita kata titah Tuanku itu tidak dibahaskan langsung. Ia cumanya masa itu dipanjangkan sedikit dari mengambil kira keadaan COVID-19. Mungkin dari segi keselamatan kesihatan awam itu dijaga, mahu dijaga. Sebabnya perbahasan-perbahasan itu boleh berlaku dan tidak dinyatakan tempoh masa dalam undang-undang ni, sama ada Perlembagaan Persekutuan atau peraturan mesyuarat itu tidak menyatakan tempoh masa. Dia adalah bergantung kepada speaker ataupun yang berhormat yang di-Pertua Dewan yang mempunyai kuasa
menentukan bila akan dibahaskan, berapa hari akan dibahaskan, walaupun tarikh-tarikhnya mungkin ditetapkan oleh pihak Ketua Majlis atau Perdana Menteri. Ada juga yang mempersoalkan, tadi pun Prof menyentuh sepintas lalu lah. Ada yang mengatakan bahawa sesi Parlimen tanpa perbahasan itu tidak sah. Sejauh mana betul ataupun tidaknya anggapan ataupun persepsi seperti ini? Yang ditegaskan oleh Yang Berhormat Speaker dalam beberapa media, siaran media yang dikeluarkan oleh Parlimen, ia menyatakan ini adalah mesyuarat pertama. Yang mesyuarat pertama adalah lazim untuk mendengar titah tuanku tanpa perbahasan. Itu yang saya sebutkan tadi. Bila tidak dibahaskan, bukannya tidak dibahaskan langsung. Masa tu disenggangkan. Jadi, kalaupun tidak dibahaskan, sememangnya ia telah menepati peraturan. Dari segi formalitinya, apabila tuanku menyampaikan titah diraja untuk pembukaan Dewan, itu maksudnya Parlimen telah dibuka, telah pemasyhuran atau pengisytiharan telah dibuat oleh tuanku bahawa Parlimen sekarang sedang bersidang walaupun tidak ada mesyuarat. Jadi berbezanya ialah kalau tuanku tidak hadir, tidak buat summon tidak memanggil Parlimen, maknanya Parlimen itu tidak bersidang. Sekarang ini ia bersidang tetapi ia dalam sidang, dalam sesi, tapi tidak bermesyuarat, dan mesyuarat pertama sahaja yang telah berlaku pada hari ini. Ada pihak yang mungkin merasakan tidak berpuas hati kerana mereka juga ada perkara-perkara yang ingin dibangkitkan. Terutamanya lah, kita berterus terang, undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Itu menjadi senjata utama sebenarnya ataupun usul utama yang ingin diketengahkan, tetapi kerana tidak ada perbincangan ataupun persidangan selepas ini, mungkin mereka merasa kecewa. Jadi sejauh mana pandangan? Saya membaca usul-usul, cadangan-cadangan usul yang melalui siaran media yang dikeluarkan oleh Parlimen ataupun Yang Berhormat Speaker, ya. Yang kita maklum bahawa usul undi tidak percaya telah diterima dari Langkawi oleh Yang Berhormat Speaker. Betul. Dan ada cadangan juga dari Batu Sapi untuk memanjangkan tempoh dari 1 hari kepada 8 hari. Jadi di sini kita perlu maklum bahawa apabila suatu usul itu diterima, memanglah pihak yang menghantar usul itu mahu ia dibincangkan secara langsung, tetapi ia terserah kepada budi bicara dengan mengambil kira kepentingan masyarakat. Okey, apakah kepentingan tu? Public interest tu. Siapakah yang menentukan public interest? Okey, kalau kita lihat kepada peraturan 14, agenda-agenda itu ditentukan oleh Majlis Mesyuarat. Tapi sebelum menentukan agenda, ia adalah kuasa Yang Berhormat Speaker. Apabila Speaker menentukan tidak meletakkan usul undi tidak percaya sebagai salah satu daripada agenda hari ini, maka pada saya ia juga tidak bercanggah dengan undang-undang. Walaupun orang bercakap tentang sekiranya tidak dibawa usul itu, ia tidak ada demokrasi. Saya fikir demokrasi sebenarnya telah berlaku apabila Speaker telah menerima usul tersebut. Jadi kita lihat juga dahulu, maknanya semua orang atau semua ahli Parlimen berhak menghantar cadangan usul, dan Speaker berhak untuk menerima atau menolak usul. Itu juga adalah demokrasi. Sekiranya suatu usul itu diterima, tidak semestinya ia dibahaskan pada hari itu juga, kerana agenda-agenda kerajaan biasanya diletakkan teratas, terutamanya apabila kita membaca peraturan 15 kepada peraturan mesyuarat. Biasanya kerajaan akan, pada pertimbangan kerajaan, akan menentukan perkara-perkara yang penting bagi kerajaan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ya, betul. Jadi pihak yang menghantar usul atau cadangan usul undi tidak percaya itu sudah tentu mengatakan urusan mereka adalah penting. Tetapi dalam
sistem demokrasi kita ini keistimewaan atau privilege itu diberikan oleh kepada pihak kerajaan oleh undang-undang. Maknanya peraturan menyatakan bahawa kerajaan mempunyai asas pertimbangannya untuk dimaklumkan kepada Dewan Rakyat atau kepada Speaker Dewan Rakyat melalui Setiausaha Dewan Rakyat. Jadi di sinilah kita kena perlu faham dalam sebuah negara demokrasi. Saya fikir kita telah mengamalkan demokrasi apabila Speaker menerima dan menyatakan bahawa ia selaras dengan peraturan 27 dalam braket 3 contohnya. So, jadi itu adalah suatu yang mengamalkan demokrasi. Dan apabila diterima, ia tidak semestinya terus langsung dibincangkan. Jadi itu bergantunglah kepada Dewan Rakyat nanti sama ada akan meletakkan itu dalam agenda, dan biasanya kalau pengalaman kita dulu kan, seorang ahli parlimen dari Marang contohnya telah telah mengangkat suatu usul untuk pindaan suatu undang-undang, dan itu pun tidak habis dibincangkan kan. Jadi macam tidak semestinya setiap usul tu dibincangkan. Jadi walaupun begitu, mungkin orang fikir unsur undi tidak percaya ini lebih penting daripada suatu akta. Tapi kalau kita lihat undang-undang, memanglah itulah privilege atau keistimewaan yang diberikan kepada kerajaan. Kalau kita dengar kembali ataupun kita ikuti kembali titah diraja, titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, Baginda sendiri menjelaskan dengan begitu terperinci sebenarnya kenapa sesi parlimen kali ini hanya diadakan sehari, dan kalau kita anggap sebagai separuh hari lah, tanpa perbincangan usul dan sebagainya. Jadi kepada pihak yang mungkin tidak berpuas hati, tidakkah itu berarti bahawa mereka seolah-olah tidak menghormati titah diraja, di mana Baginda sendiri melontarkan perasaan Baginda, hasrat Baginda tentang kebajikan rakyat yang perlu diberi perhatian yang serius dalam situasi pandemik COVID-19 ini sebenarnya? Sebenarnya saya juga harus jujur bercakap bahawa ramai orang juga menyatakan, adalah segelintir juga yang menyatakan PKPB ini telah dilonggarkan. PKB ini telah PKPB. Dia ada bersyarat jadi telah dilonggarkan. Kenapa ia tidak boleh berlaku di parlimen, ya? Tapi saya melihat justifikasinya ialah apa yang ada di parlimen itu, apa yang berlaku itu mungkin berbeza daripada keadaan-keadaan lain, dan mengambil kira dan saya juga melihat kepada Akta 342 tentang kuasa menteri. Bagaimana menteri mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada patut atau tidak patut suatu perbincangan itu dilangsungkan dan berpanjangan, ya. Walau apapun, saya nampak sebagai seorang pelajar undang-undang, saya nampak apabila undang-undang membenarkan dan formaliti itu telah berlangsung dan berdasarkan kepada undang-undang, pada saya kita harus menghormati apa yang telah diputuskan. Kerana seperti juga kerajaan-kerajaan lain, certain privilege atau keistimewaan itu diberikan kepada kerajaan, dan juga sebenarnya di parlimen ni dia adalah satu urusan yang sangat bergantung kepada keputusan Yang Berhormat Speaker. Boleh kita katakan Speaker juga mempunyai suatu kuasa yang mutlak. Tapi dalam konteks perkara 55 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong dari semasa ke semasa boleh memanggil dan memasyhurkan persidangan Dewan. Jadi kalau tuanku menyatakan bahawa oleh kerana tuanku berpendirian dalam keadaan pandemik begini, kita perlu mengadakan dalam masa atau tempoh yang terhad untuk perbincangan atau persidangan parlimen, pada saya fikir itu adalah suatu ketentuan yang perlu kita taati dan kita hormati. Satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Kenapa ada pihak yang tidak berpuas hati kerana mereka menganggap bahawa kerajaan yang ada sekarang ini ialah kerajaan pintu belakang. Walaupun Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sendiri memberikan gambaran senario apa yang berlaku sebenarnya selepas peletakan jawatan oleh mantan Perdana Menteri Tun Mahathir. Jadi pandangan Prof, apakah isu kerajaan pintu belakang itu merupakan satu isu yang valid sebenarnya?
Saya fikir istilah penggunaan kerajaan pintu belakang itu adalah satu propaganda politik. Sebab kenapa saya mengatakan begitu? Sebab saya menerima tafsiran saya kepada kuasa yang di Pertuan Agong. Apabila seorang Perdana Menteri meletakkan jawatan, maka berlakunya kekosongan dalam Jemaah Menteri. Dia bukan sahaja jawatan Perdana Menteri, kekosongan Jemaah Menteri. Jadi sebagai ketua negara, Tuanku telah diberikan kuasa oleh perlembagaan untuk menentukan siapakah yang mempunyai kepercayaan majoriti ahli Dewan. Jadi di sini itulah yang senario yang berlaku pada 24, 25 hari bulan macam tu, Februari lepas. Jadi apabila mantan Perdana Menteri meletakkan jawatan, maka terbubarlah Jemaah Menteri. Jadi sebagai seorang ketua negara, baginda harus memikirkan negara ini perlukan ketua kerajaan. Jadi siapakah yang melantik ketua kerajaan? Apabila kita melihat pada perkara 43 fasal 2, ia sudah tentu Perdana Menteri itu dilantik oleh ketua negara. Ketua kerajaan itu dilantik oleh ketua negara. Dan kuasa yang ada kepada ketua negara, iaitu yang di Pertuan Agong, adalah kuasa budi bicara. Dan sangat jelas dalam perkara 43 dalam fasal 2 itu menyatakan bahawa yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk menentukan seseorang yang pada pandangan baginda, pada hemat baginda, mungkin pada masa itu mempunyai kepercayaan majoriti. Mungkin mempunyai kepercayaan majoriti. Kalau seseorang mempersoalkan bahawa pada masa Perdana Menteri ke-8 yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah itu, beliau tidak mempunyai kepercayaan majoriti. Pada saya ini adalah satu persoalan, satu kata-kata atau kenyataan yang mempersoalkan budi bicara Tuanku. Pada awal titah Tuanku pagi tadi, baginda menyatakan tentang keadaan-keadaan yang mana baginda telah cuba melakukan dan sebenarnya telah melakukan dengan cara yang bijaksana dan bitara untuk menentukan siapa yang mempunyai kepercayaan majoriti. Baginda telah memberi ruang yang agak luas kepada parti-parti politik dan baginda telah sampai kepada satu keputusan bahawa baginda percaya bahawa seseorang itu, dan baginda perkenan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengambil tampuk kerajaan. Jadi di sini pada masa baginda membuat keputusan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempunyai kepercayaan majoriti itu ialah mungkin pada khidmat baginda, dan saya fikir ini tidak boleh dipersoalkan. Tapi kalau seseorang mahu memfailkan atau membawa usul ataupun cadangan usul undi tidak percaya, saya tidak katakan itu bercanggah dengan undang-undang. Itu adalah hak setiap orang ahli Dewan Rakyat untuk membawa cadangan usul, dan itulah demokrasi. Tetapi sekiranya mempersoalkan pada masa Tuanku memutuskan bahawa seseorang ahli dewan itu mempunyai kepercayaan majoriti, dan itu pada saya mempersoalkan budi bicara Tuanku. Kita terpaksa terima hakikat yang hakiki sebenarnya, Prof. Secara terus terang kita katakan bahawa tumbangnya Pakatan Harapan dari kepimpinan negara ini adalah disebabkan oleh berlakunya apa yang disebut sebagai melompat parti dan sebagainya. Dan istilah melompat parti itu juga sudah mula dimainkan dengan begitu meluas sekali sekarang ini. Apakah mungkin daripada apa yang berlaku ini satu undang-undang yang lebih tegas harus diperkenalkan dalam usaha untuk menyekat seseorang ahli parti itu melompat parti? Adakah itu diperlukan sebenarnya dalam menjaga kestabilan politik negara? Kalau kita bercakap tentang undang-undang, saya walaupun dididik dalam bidang undang-undang, saya adalah seorang pelajar undang-undang. Kalau kita melihat kepada sama ada perlu atau tidak undang-undang lompat parti ini,
saya fikir kita perlu baiki sistem parti politik kita dahulu. Okey. Okey, kita akan sambung lagi Prof, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan insya-Allah selepas rehat nanti kita akan cuba menghubungi melalui Skype seorang lagi tetamu kita iaitu Muhammad Syukri Syuib yang merupakan pensyarah kanan hal ehwal dasar politik dan pengajian antarabangsa di Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Tapi apapun kita berehat dulu. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang menjadi perbincangan ramai ketika ini iaitu sidang Dewan Rakyat dan Kerajaan Baharu Negeri Kedah, analisis dan interpretasi. Dan tadi kita sembang-sembang bersama dengan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Sekarang ini kita juga ingin mendapatkan pandangan daripada seorang lagi tetamu, tetapi kita hubungi melalui Skype iaitu Muhammad Syukri Syuib yang merupakan pensyarah kanan hal ehwal dasar politik dan pengajian antarabangsa di Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Okey, Syukri, apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat Ya. Okey. Ada di rumah aja. Okey, ni Syukri, kita nak dapat pandangan anda lah. Tadi saya pun dapat pandangan daripada Prof Dr. Syam Rahayu. Nak dapat pandangan anda jugalah tentang persidangan mengenai sidang pembukaan parlimen kali ini tanpa sebarang sesi perbahasan. Apakah itu sesuatu yang mungkin pandangan anda? Apakah berbeza daripada kebiasaan? Ya, memanglah kita tak pernah menyaksikan bahawa sidang Dewan Rakyat dan juga sidang Majlis Parlimen itu berjalan dalam keadaan seperti yang di mana hari ini. Ya. Ya, kita lihat ini adalah kerana gugatan keselamatan, kesihatan sedang kita alami pada waktu ini. Ya. Ya. Jadi kita perlu rasional. Kalau kita terlalu fikirkan soal politik dan sebagainya, maka kita akan memandang negatif apa yang aturan yang telah diatur oleh pihak kerajaan atau parlimen. Tetapi sekiranya kita fikir dalam perspektif yang lebih luas, ancaman, keselamatan dan sebagainya, maka saya fikir langkah-langkah yang sedang dibuat oleh pihak kerajaan dan majlis parlimen itu adalah bersesuaian dengan situasi semasa. Ya, disebabkan itu juga lah mungkin kita perlu memikirkan semula ruang dalam perundangan kita, termasuk dalam akta parlimen, akta pilihan raya, akta implemen itu sendiri, supaya kita tidak lagi terlalu rigid, di mana patut ada satu klausa. Ini kita kena rujuk pakar lah yang ada di studi. Ya, klausa kerana membolehkan apabila berlakunya ancaman gugatan keselamatan, termasuklah aspek kesihatan COVID-19 yang melanda negara ini, maka automatik perjalanan pilihan raya dan juga sidang parlimen itu boleh ditangguhkan tanpa ada luput tarikh ataupun tempoh waktunya. Jadi kerana kekangan 6 bulan sebagai contoh, kalau pilihan raya kekangan 60 hari, ya terpaksa jalankan juga macam Dun Tini kan. Kita jalankan pilihan raya walaupun kita lakukan KP dan sebagainya. Jadi dalam hal itu saya fikir perlu ada satu inovasi perundangan yang mungkin boleh dicadangkan, kita laksanakan supaya rigid waktu itu dapat disesuaikan dengan elemen gugatan keselamatan. Okey. Saya juga nak dapat yang ini mungkin fikirkanlah secara bersama kan. Okey. Saya nak dapat juga pandangan daripada Syukri sendirilah. Mungkin Syukri juga seperti rakyat Malaysia yang lain telah pun mendengar titah Hadiraja ataupun titah ucapan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ketika merasmikan sidang parlimen ini. Di manakah ataupun perkara apakah yang daripada titah Hadiraja itu yang betul-betul sebenarnya menyentuh hati dan juga perasaan Syukri sebagai seorang rakyat Malaysia? Ya, kita melihat bahawa dalam konteks titah tuanku itu keprihatinan Seri Paduka Baginda ke atas rakyat dan juga ke atas
urus takbir negara itu sangat tinggi. Ya. Kita lihat Tunku kelihatan itu aktif mengambil berat dan menyediakan saranan-saranan kita yang sangat positif kepada kita. Ya. Jadi sebab itulah kita lihat dalam kondisi tema yang paling besar yang saya boleh rumuskan ialah pelaksanaan strategi profesional. So, bernama dan keutamaan kepada semua. Okey, mungkin audio yang tidak begitu memuaskan. Ya. Profesional. Jadi sebab tadi itulah dia paling sesuai untuk merangkuk yang telah pun ditetapkan Sri Paduka Kita itu ialah dia profesional. Jadi kita kena profesional dalam urus negara. Begitu juga penyesuaian yang telah pun Okey, Syukri, kami minta maaf kerana audio yang kami terima tidak begitu jelas. Jadi mungkin kurang jelas apa yang ingin anda suarakan. Tapi tak apa, kita akan cuba nanti untuk hubungi anda semula kerana kita kembali semula bersama dengan Prof Dr. Syam Rahayu yang berada di studio bersama dengan saya. Baik, satu lagi isu yang nak ajak Prof berbincang ini ialah tentang berlakunya pertukaran kerajaan di kepimpinan peringkat negeri di Kedah itu. Jadi bagaimana Profesor Madya Dr. Syam Rahayu melihat isu ini? Saya sebenarnya sudah mengagak beberapa buah negeri mungkin terkesan juga apabila berlakunya pertukaran kerajaan di peringkat persekutuan, kerana apabila ahli-ahli parti politik atau ahli-ahli Dewan Negeri itu berbeza parti politik, walaupun kadang mereka dalam satu parti politik tapi sokongannya berbeza. Ya. Di Kedah seperti juga di beberapa buah negeri yang lain sebelum ini seperti Perak, Johor, Melaka, ya. Ini adalah negeri-negeri yang terkesan daripada perubahan parti pemerintahan di peringkat persekutuan. Jadi pada saya itu adalah suatu yang telah dijangka kerana semasa pembentukan kerajaan pada tahun 2018 hari itu pun persoalan tentang hanya 2 kerusi atau 1 kerusi saja yang berbeza. Kalau di Kedah ni dalam 2 kerusi, ya. Jadi di sini saya nampak mungkin Kedah ini berbeza sedikit dari negeri lain dalam konteks kancah politik itu apabila menteri besarnya juga pada kali kedua telah tidak lagi menjadi menteri besar, ya. Walaupun percaturan politik itu, sebab saya bukan penganalisis politik, tapi dari segi undang-undang kita sangat jelas apabila suatu parti itu telah kehilangan sokongan, maka parti itu tidak menjadi majoriti dalam Dewan, dan pada adatnya seseorang menteri besar yang telah hilang kepercayaan majoriti itu akan meletakkan jawatan. Sebenarnya kalau ikut undang-undang ada 2 pilihan. Apabila seorang menteri besar merasakan dirinya telah hilang kepercayaan, beliau sama ada boleh meletakkan jawatan atau memohon kepada Sultan bagi negeri untuk membubarkan Dewan. Tapi nampaknya di Kedah Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah meletakkan jawatan. Dan ini memberi kesan bahawa tumpasnya Majlis Mesyuarat Negeri dan telah juga diangkat Menteri Besar yang baru dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada penganalisis politik dan dia sendiri merupakan anak Kedah, dia tinggal di Kedah dan dia tahulah perkembangan politik di Kedah. Jadi Syukri minta maaf tadi melalui perhubungan kita melalui Skype tidak begitu jelas. Sekarang ini saya rasa mungkin melalui telefon mungkin lebih jelas dan lebih selesa sebenarnya. Jadi saya nak dapat pandangan Syukri. Kita tinggalkan dulu tentang apa yang berlaku di Parlimen, perasmian Parlimen hari ini. Kita nak bercakap tentang apa yang sedang berlaku di Kedah dan seperti apa yang semua telah pun tahu, setelah Johor, Perak, Melaka dan sekarang ini Kedah juga telah pun bertukar kepimpinan di peringkat negeri itu sendiri. Reaksi, apakah reaksi rakyat Kedah sendiri dengan situasi ataupun dengan suasana yang baru ini?
Ya, dalam keadaan kita lihat pada hari ini ialah ini adalah satu keadaan politik yang sebenarnya memang sudah dijangkakan. Ya, kalau kita lihat bahawa situasi pertukaran kerajaan negeri ini telah pun begitu diwar-warkan, termasuk di media sosial dan juga berlegar di kalangan cakap-cakap rakyat sendiri dan juga panelista sendiri. Jadi dalam konteks ini kita melihat bahawa ia adalah satu, mungkin Kedah ini bertembung antara pelbagai elemen politik. Ya. Kalau kita lihat di akar umbi, mungkin kekuatan UMNO itu masih ada di akar umbi. Mereka punya jentera yang kuat. Begitu juga dalam keadaan konteks PAS. Ya. Dalam keadaan ini PAS mempunyai 15 kerusi yang kelihatan dominan. Ya. Dan mungkin juga ada yang berpandangan bahawa mungkin kerusi Menteri Besar itu sepatutnya diberi kepada Bersatu kerana dalam konteks menghargai ataupun peranan Parti Bersatu itu yang menyertai kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional, membuka laluan untuk pembukaan kerajaan pusat kepada membolehkan gabungan Perikatan Nasional itu membentuk kerajaan. Tetapi akhirnya kita melihat bahawa dominasi dalam kerusi Dewan Undangan Negeri itu tak sama macam Perak, tetapi dalam konteks ini PAS tetap menjadi Menteri Besar. Jadi dalam hal ini maka mungkin perlu Menteri Besar yang ada pada hari ini perlu berjumpa dengan semua pemimpin-pemimpin daripada pelbagai parti ini, termasuk daripada UMNO, daripada Bersatu, ya. Tumpuan kepada parti-parti komponen yang berada bersama Perikatan Nasional juga harus diberi perhatian yang serius dan jelas. Ya, jadi pertemuannya begitu banyak dan kita lihat banyak ada juga tokoh. Kalau kita lihat di negeri Kedah ini ada yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sendiri, Datuk Seri Mukris, ya. Jadi dalam konteks itu perimbangan antara pengaruh tokoh-tokoh itu jadi wujud. Ya, dalam Bersatu pun kita lihat ada tokoh yang juga berwibawa, pernah menjadi Exco Kanan dan sebagainya, seperti mana yang Berhormat Datuk Dr. Kuaman, ya. Pernah terlibat di peringkat antarabangsa menjadi ambassador, defector ambassador ke Taiwan dan sebagainya. Jadi banyak ruang sebenarnya di pada kalangan wakil-wakil rakyat yang ada dalam kelompok Perikatan Nasional yang menubuhkan kerajaan Kedah pada hari itu tu boleh diberikan ruang yang seluruhnya. Jadi mungkin dominasi Exco itu harus berubah. Mungkin jawatan, contohnya kita lihat jawatan Timbalan Menteri Besar mungkin boleh diwujudkan dan untuk menambah hati balik daripada kalangan anggota Parti Bersatu dan juga UMNO, mungkin jawatan Menteri Besar itu boleh dipertimbangkan kepada gagasan parti komponen yang bersama-sama membentuk kerajaan negeri. Ya. Jadi dalam hal itu maka itu perlu ada satu titik temu yang cukup baik antara PAS, UMNO dan Bersatu. Jadi dalam konteks itu perlu diambil kira aspek-aspek inilah, ya. Supaya dalam keadaan yang kita lihat bahawa Kedah ini tersepit antara sayang kepada tokoh, sayang kepada parti, sayang kepada negeri, maka saya fikir soal keutamaan Kedah ni, jangan pula Kedah ni dianggap sebuah negeri yang seolah-olah diperjudikan apabila nak mendapatkan sesuatu kuasa, pola kuasa berubah dan sebagainya, sebab Kedah sering dalam keadaan daripada 2013, ya, pergolakan politik di Kedah ni keadaannya agak meruncing daripada negeri lain walaupun kelihatan tenang. Jadi kita harap negeri Kedah ini tidak dianggap sebagai satu negeri yang boleh dipinggir ke tepi, tetapi perlu diberikan satu nafas baru, iaitu satu pemufakatan yang baru, penyatuan yang baru supaya rakyat boleh mengecapi pembangunan yang lebih setara. Menarik. Jadi sebab itulah di Kedah ni kita lihat infrastruktur bekalan air sebagai contoh, kelestarian hutan, pembangunan kepada luar bandar. Jadi ini perlu dibela lah masyarakat miskin, sebab negeri Kedah ni masih lagi kategori negeri yang miskin yang perlu diberi perhatian untuk pembangunan dan kelestarian. Saya suka bila Syukri sebut tentang istilah nafas baru tu, Syukri, ya. Perbetulkan pandangan ini. Ada yang berpendapat bahawa berlakunya pertukaran ini, berlakunya kejatuhan PH di Kedah itu adalah kerana kononnya ramai yang tidak berpuas hati dengan mantan Menteri Besar sebelum ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Mukris Mahathir. Dia dikatakan jarang berada di Kedah, selalu lebih banyak masanya di Kuala Lumpur dan sebagainya, dan hanya berada di Kedah untuk menghadiri mesyuarat ataupun program-program yang telah diatur. Apakah itu sebenarnya antara faktor yang menyebabkan kejatuhan PH di Kedah?
Ya, itu satu dilema jugalah yang disebut-sebutkan dan juga diwawarkan kepada ramai. Tetapi kita tak boleh meletakkan kepada apa yang berhormat bekas Menteri Besar saja. Tetapi dia merangkumi pelbagai-bagai faktor. Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, ini adalah percaturan politik. Ya, kalau kita lihat bahawa apabila berlaku perubahan komposisi parti, maka sudah tentulah tokoh yang menjadi Menteri Besar pun akan juga terpalit dan perlu berhenti. Ya, jadi dalam konteks itu mungkin suatu muhasabah yang lebih kuat perlu dilaksanakan. Jadi dalam hal ini perkara-perkara yang disebut oleh rakyat itu juga perlu diberi perhatian, ya. Jangan kita pinggirkan. Penambahbaikan itu perlu sentiasa berlaku, tetapi kita berharapkan supaya sama ada Menteri Besar yang ada pada hari ini daripada PAS, termasuk juga bekas Menteri Besar, ya, boleh bekerjasama walaupun menjadi pembangkang, tetapi harus bersifat profesional dan juga proaktif dalam kalau betul sayangkan negeri, tidak kisahlah kita menjadi pembangkang ataupun kita menjadi kerajaan. Yang penting perkhidmatan dan juga menyalurkan idea dan pandangan itu perlu secara tuntas terus berlaku. Dia nak memperbaiki sebab kita kena lihat, ya, pengaruh masing-masing tetap ada. Datuk Seri Mukhris pun mempunyai pengaruh juga. Menteri Besar yang sekarang pun ada pengaruh, dan juga parti-parti tokoh-tokoh yang ada ni pun mempunyai pengaruh. Jadi kita perlu sesuaikan bakat-bakat itu untuk pemulihan semula politik dan kestabilan negeri Kedah itu sendiri. Okey, sebelum kita berpisah, Syukri, soalan yang terakhir adalah analisis anda lah terhadap Menteri Besar Kedah yang baru inilah, iaitu YB Muhammad Sanusi Matno. Jadi apakah majoriti rakyat Kedah menerimanya dengan hati yang terbuka dan menganggap ini sebagai satu perubahan yang mungkin akan membawa satu dimensi baru dalam pembangunan Kedah secara keseluruhannya? Ialah tahniahlah kebijaksanaan politik yang telah pun berjaya dilaksanakan itu. Bahawa dalam konteks ini seseorang Menteri Besar itu harus turun ke lapangan. Dalam keadaan PKP ini tidak masalah lah, tetapi mungkin kita perlu melihat pendekatan yang dibuat oleh Tan Sri Osman Arok sebagai contoh pada ketika dulunya. Sanggup turun ke padang, mengadakan kerajaan bersama dengan rakyat, mendengar keluh kesah rakyat itu sendiri dan melakukan pembangunan infra, termasuk infra yang bersifat mikro ini. Kadang-kadang orang melupakan mikro, orang nak bina projek-projek mega yang menampakkan kebesaran sesuatu perkhidmatan sebagai Menteri Besar dan sebagainya. Tetapi kita lupa soal-soal mikro yang menjadi nadi kepada kehidupan rakyat, seperti jalan tar, jalan raya yang berlopak-lopak, bersistem bekalan air. Ada ketikanya bekalan air di negeri Kedah ini tidak mendapat perkhidmatan yang baik. Jadi perkara itu perlu diberi perhatian. Jadi sebab itulah kita lihat bahawa dalam konteks yang berlaku sekarang ini, biarlah apa latar belakang Menteri Besar itu pun, ya, kita harap Menteri Besar itu kalau sekiranya ada kelompangan yang disebutkan oleh masyarakat sebelum ini, teguran-teguran oleh parti sebagainya, maka ubahlah pendekatan itu supaya kelihatan lebih memahami hasrat rakyat dan tidak menjaga. Yang penting sekali antaranya ialah seseorang tokoh dan juga Menteri Besar ini, termasuklah menteri di mana pun, harus menjaga tutur kata dan cara percakapan ayat-ayat itu biarlah boleh dipahami oleh rakyat dan menampakkan keseriusan dalam mentadbir negeri. Jadi mungkin Menteri Besar ini boleh pakai fasilitis pentadbiran yang ada seperti KCS, seperti mana kita ada beberapa universiti di negeri Kedah, pakailah kepakaran ilmu-ilmu yang ada pada pensyarah-pensyarah itu juga untuk dipanggil dan dibincang bersama-sama demi kebaikan negeri Kedah itu sendiri. Baik, terima kasih banyak-banyak saudara Syukri Syuib. Jadi menarik apa yang anda lontarkan, dan insya-Allah mungkin masa yang terdekat nanti, Syukri, kita duduk di meja ruang bicara ini untuk bercakap lagi lebih mendalam tentang isu ini, kerana ini merupakan satu lagi isu yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang supaya rakyat Malaysia boleh mendapat gambaran yang lebih jelas. Baiklah, kita berehat kali terakhir dan kembali nanti kita akan sambung semula perbincangan kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz yang berada di studio ruang bicara ini.
Baiklah, kita berada di penghujung ruang bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi kalau sempat kita ambil satu panggilan yang ada di talian sekarang ni. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Encik Sarkawi dan ahli panel. Ya, waalaikumsalam. Saya yang pertama, nak ibu ketidakhadiran apa dalam sidang parlimen apa Dewan Rakyat. Saya dah dengar lah tadi seorang ahli parlimen dia kata kalau kita tidak hadir dalam sidang parlimen ni boleh diisiakan sebagai pengurusangan kursi di kawasannya. Adakah benar? Saya doktor dapat mengulas dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi Prof, sepantas-pantasnya respon anda. Ya, respon saya ialah kita merujuk kepada perkara 52 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa sekiranya seseorang ahli dewan itu tidak hadir pada mesyuarat Dewan Rakyat dalam masa 6 bulan, maka beliau hendaklah dikatakan kosong kursinya. Jadi sekarang ni 6 bulan dari 5 hari bulan 12 sehingga 5 hari bulan Jun, dan kalau tidak datang pada hari ini, persidangan hari ini, persoalan yang dikemukakan tadi, adakah akan hilang kelayakan? Pada saya sebenarnya kalau dari 5 Jun sampai ke 5 bulan 12 sampai pada 5 Jun tu 6 bulan parlimen tidak bersidang. Jadi beliau tidak perlu hadir. Jadi kalau kita semasa parlimen bersidang dalam masa 6 bulan dia tidak hadir, maka pada saya, ini tafsiran saya, dan beliau hendaklah dikatakan hilang kerusi itu. Tapi yang ni dari bulan 12 sampai ke bulan 5 ni hari inilah baru bersidang. Jadi tak adalah dia nak datang ke parlimen kalau tak bersidang kan. Betul. Jadi kita tunggu 6 bulan selepas ini. Okey, satu lagi isu yang saya nak dapatkan pandangan daripada Prof ialah tentang ini sekali lagi intipati yang dilontarkan ataupun yang disuarakan oleh Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dalam titah dirajanya. Beliau mengatakan bahawa memberi peringatan kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik supaya tidak mengheret negara ini kepada satu situasi ataupun apa yang disebut sebagai kancah politik. Apakah ini satu pesanan yang sewajarnya lah didengar dan diberi perhatian serius oleh ahli-ahli politik kita? Sebagai rakyat Malaysia, saya secara peribadi menjunjung kasih kepada ingatan tuanku kepada semua pihak. Tuanku memperingatkan kepada orang-orang politik, terutamanya ahli-ahli Dewan Rakyat, supaya tidak lagi membawa keadaan seperti mana yang berlaku sebelum ini dan memanjangkan keadaan politik yang tidak stabil. Sebagai ketua negara, kita boleh baca jiwa ke bawah duli bahawa Baginda tidak selesa dengan keadaan politik yang tidak stabil. Sekiranya boleh, seperti Baginda nyatakan bahawa tumpukan kepada kepentingan rakyat, terutamanya dalam keadaan semasa yang mana keadaan kesihatan awam dan juga keadaan ekonomi adalah suatu yang lebih mencabar. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga kedudukan kemakmuran rakyat ini, terutamanya wakil-wakil rakyat, tidak semestinya wakil rakyat daripada parti kerajaan, tapi setiap wakil rakyat hendaklah turun ke angkor umbi dan melihat keadaan rakyat itu sendiri. Dan sekiranya mereka daripada parti pembangkang, hendaklah juga memastikan bahawa menjadi pengimbang kepada kerajaan supaya kerajaan melaksanakan tanggungjawab. Saya fikir inilah peringatan yang sangat penting. Tidak perlu lagi orang politik, walaupun ini lebih mudah saya bercakap berbanding orang politik melakukannya, tapi bercakap sebagai warga negara, sebagai rakyat. Kita kadang-kadang merasa lelah, penat dan letih dengan berlaku keadaan politik. Kita merasakan bahawa mana-mana kerajaan yang memerintah itu, terutamanya keadaan sekarang ini, kita perlukan kemakmuran ekonomi dan kita perlukan kesihatan yang lebih baik untuk kelangsungan negara. Bukan saja kelangsungan individu, tapi ia adalah kelangsungan kedaulatan negara kita. Satu lagi yang menyentuh perasaan saya ketika mengikuti titah diraja
Baginda juga bangun memberi penghargaan kepada petugas-petugas Barisan Harapan ataupun frontliner yang sedang berusaha bermati-matian untuk cuba menghapuskan wabak COVID-19 ini. Jadi apakah ini juga menunjukkan tentang betapa prihatinnya baginda kepada golongan ini, kepada mereka yang sekarang ini berdepan dengan COVID-19 selaku frontliner ini? Sebenarnya saya juga sama juga dengan Tuan Haji Syarkawi melihat apabila tuanku mengajak ke semua ahli dewan bangun dan memberikan standing ovation, tepukan gemuruh kepada frontliners. Sebenarnya sehari sebelum persidangan kemarin saya mengharapkan tuanku dalam titah tuanku nanti akan mengucapkan terima kasih kepada frontliners. Sebenarnya saya telah membuat kenyataan supaya kita berasa bahawa pada saya sendiri, saya boleh rasakan apa yang tuanku rasa sebagai warga negara, baginda sebagai ketua negara. Kita merasakan bahawa pengorbanan yang dilakukan oleh penjawat awam, terutamanya frontliners ini, para doktor di kementerian dan juga para sukarelawan, juga NGO, mereka membuat kerja-kerja sosial yang membantu kemakmuran ataupun keselamatan kesihatan awam ini adalah tiada tolok banding perjuangan mereka, dan kita sebagai rakyat Malaysia amat terhutang budi, apatah lagi tuanku sebagai ketua negara. Secara peribadi, Prof, ialah kita kita tahu dan kita maklum karakter Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita sekarang. Dan daripada apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam usaha untuk membantu pelbagai pihak yang menghadapi masalah akibat daripada COVID-19 ini, apakah secara peribadi Prof merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sesuatu yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh rakyat, dan itulah sebenarnya satu harapan yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin kepada rakyat, dan harapan itulah yang mungkin menggembirakan rakyat sekarang? Saya harus kongsi perasaan saya. Sebenarnya keadaan panas politik sejak bermula, saya fikir bukan 2018, sejak pilihan raya 2008 bara itu sudah mula kita terasa bahangnya. Dan selepas pilihan raya 2018 banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Kita juga merasa tidak selesa. Saya fikir ramai rakyat Malaysia merasa tidak selesa dalam keadaan itu. Tapi apabila berlakunya pertukaran kerajaan pada 29 bermula daripada 24 sampai 29 sehinggalah angkat sumpah pada awal Mei, rakyat mengharapkan supaya tenang suasananya. Dan pada ketika itu berlakunya juga COVID-19 ini. Sebenarnya pada saya, kerajaan yang mengambil alih pentadbiran negara ini menghadapi cabaran yang sangat besar. Betul. Dan saya nampak kerajaan Pakatan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meredakan suasana. Dan nampak dengan karakternya mungkin dan juga dengan pakej-pakej yang dimasyhurkan, yang diumumkan kepada rakyat, dan juga beberapa kemudahan yang diberikan kepada rakyat seperti moratorium, KWSP dan bermacam-macam lagi. Saya nampak dari segi karakter, dari segi tindakan, dan dari segi kesatuan dalam jemaah menteri. Walaupun memang kita nampak ada sedikit ketidakselesaan sebab kerajaan itu baru saja terbentuk. Dan walau apapun, saya nampak secara peribadi, saya perhatian bahawa rakyat selesa dengan keadaan ini. Rakyat selesa. Dan satu lagi, dikatakan jugalah daripada kajian yang dibuat bahawa populariti Tan Sri Muhyiddin juga berada pada satu kedudukan yang agak membanggakan sebenarnya di kalangan rakyat jelata. Apakah ini antara perkara yang mungkin membimbangkan parti-parti pembangkang, dan sebab itulah mereka cuba mengusulkan sesuatu seperti undi tidak percaya kepada PM dan sebagainya? Apakah itu antara faktor sebenarnya ataupun kebimbangan yang mungkin bermain di kalangan parti-parti politik yang lain, terutamanya di pembangkang? Saya tidak ada kajian yang betul-betul, tapi saya meneliti
kenyataan-kenyataan netizen di media-media sosial ya. Saya nampak itulah antara, saya setuju, maknanya itulah antara kata-kata, jika dibiarkan lebih lama tiada persidangan, mungkin Perdana Menteri akan lebih mendapat keyakinan daripada rakyat. Di sini saya nampak kita tidak boleh menyatakan bahawa kita perlu tukar kerajaan hanya kerana popularitinya meninggi. Dan saya fikir inilah hakikat dalam permainan politik yang perlu diterima oleh semua ahli politik. Tapi kalau kita lihat tadi pun saya suka bila Prof sebut tentang karakter Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Walaupun dia menerima pelbagai kecaman dan sebagainya daripada pembangkang, tetapi jelas bahawa ketenangan itulah yang meletakkan Tan Sri Muhyiddin pada satu kedudukannya agak menarik sebenarnya. Dia tidak pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang keras terhadap pembangkang. Dia lebih menumpukan perhatian kepada membela rakyat, mensejahterakan rakyat dan menjaga keselamatan negara. Saya fikir itu juga disumbangkan oleh pengalaman yang lama dalam pentadbiran negara. Peranan beliau sebagai Menteri Pelajaran contohnya dahulu ya. Kata pengalaman itu mempengaruhi selain daripada karakter peribadi itu sendiri mungkin. Jadi secara umumnya saya nampak sumbangan yang diberikan oleh beliau sebagai Amat Berhormat Perdana Menteri disenangi bukan sahaja kerana karakter dan pengalaman, dan COVID-19 ini adalah seperti yang saya sebut tadi adalah cabaran yang besar. Bagaimana beliau telah berjaya menyutralkan keadaan, maksudnya menyeragamkan antara kenyataan-kenyataan yang dibuat dan meletakkan penuh kepercayaan kepada agensi-agensi kerajaan. Saya tersentuh antara satu kenyataan yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa atas nasihat Majlis Keselamatan Negara, beliau menyatakan bahawa atas nasihat Majlis Keselamatan Negara dan atas nasihat Kementerian Kesihatan. Dan ini sebenarnya sangat-sangat penting pada saya kerana pengiktirafan yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada penjawat awam, memberi kepercayaan kepada rakyat atau penjawat awam ini menentukan apakah tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan. Dan saya gembira kerana kerajaan mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh para penjawat awam yang sebenarnya menyerahkan jiwa dan raga mereka kepada negara. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz kerana sudi bersama dengan kita, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang lagi tetamu yang kita hubungi melalui Skype dan juga telefon tadi, iaitu saudara Muhammad Syukri Shu'im, pensyarah kanan di Hak Ehwal Dasar Politik dan Pengajian Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Dan tentunya lah kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan insyaAllah seperti biasalah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.